الحمد للعالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama menunaikan sembahyang fardu subuh secara berjemaah. Kemudian kita sama-sama berzikir, sama-sama berdoa, dan seterusnya mempelajari kitab Al-Hikamul Ata'iyah karangan Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dairaini amin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ilmu tasawuf bukanlah ilmu hanya semata-mata mempelajari kitab-kitab tasawuf, tetapi ilmu tasawuf ialah ilmu yang berbentuk amalan, membersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah kepada sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagaimana yang telah diceritakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali menyebut, ibtada'tu bitahsili ilmihim min mutala'ati kutubihim. Pada permulaannya, aku ini hanya menekuni kitab-kitab ulama tasawuf seperti Qutul Qulub, makanan hati, karangan Al-Arifu Billah iaitu li Abi Talib Al-Makki. Kitab ni ada 2 jilid. Qutul Qulub li Imam Abu Talib Al-Makki. Pada Imam Ghazali dia menekuni kitab tersebut, mutala'ah, sehingga dia faham kitab Qutul Qulub di Imam Abi Talib Al-Makki. Kemudian beliau juga mempelajari dan menekuni kitab seorang ulama tasawuf yang alim, Al-Haris Muhasibi, sehingga Syekhul Azhar dulu, Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud, tesis PhD beliau di Sorbonne, Perancis, bertajuk Tarbiyah Ar-Ruhiyah, mendidik masyarakat menuju ilmu tasawuf. Kajian kitab Al-Imam Al-Haris Muhasibi, Syekhul Azhar dulu, Dr. Abdul Halim Mahmud, sehingga beliau menyebut, Allah menyelamatkan diriku ketika berada di Sorbonne tidak terpengaruh dengan budaya di sana kerana aku hafal Quran. Dalam keadaan pergi negara bukan Islam, jadi hanya iman sahaja yang boleh menyelamatkan. Syekh Abdul Halim Mahmud rahimahullah ta'ala, beliau datang ke Perancis bermula daripada sarjana muda, sarjana, kemudian sampai PhD. Walaupun beliau di Mesir sebenarnya boleh terus kepada sarjana, tetapi kerana nak mendalami bahasa, sehingga ketika buat PhD barulah Azhar tahu ada pelajarnya yang mengambil PhD di Sorbonne. Azhar taja Syekhul Azhar Syekh Abdul Halim Mahmud
rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang alim yang dikategorikan disebut sebagai wali Allah, doa mustajab. Doa mustajab. Dr. Qardawi menyebut, guruku Syekh Abdul Halim Mahmud, aku melihat susuk badannya sahaja, maka kenallah aku ulama tasawuf. Syekh Abdul Halim Mahmud ni, tengok bentuk badan dia, cara bercakap, kenal, itulah bayangan ulama sufi yang sebenar. Aku terkesan dengan kesufian kerana guruku Syekh Abdul Halim Mahmud. Doa mustajab, sehingga Presiden Mesir minta Syekh Abdul Halim doakan supaya menang dalam peperangan lawan dengan Israel. Allah membukakan hijab sehingga Syekh Abdul Halim nampak di manakah dia kubu Israel sebelum sampai ke semenanjung Sinai, iaitu di Sinai. Allahu Akbar. Wali Allah bertarikat dengan tarikat As-Sazuliyah, dan beliau min ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Halim Mahmud walaupun belajar di Perancis, tak terpengaruh dengan budaya sana. Allah selamatkan aku kerana doa ibuku, dia kata. Dan ibuku seorang yang hafiz hafal Quran, ayah juga hafal Quran, dan ibu dia didik dia hafal Quran, Syekhul Azhar, Syekh Abdul Halim Mahmud. Beliau mengkaji kitab Imam Haris Muhasibi dan kitab-kitab Imam Junaid Al-Baghdadi dan kitab Al-Imam Shibli dan karangan Imam Abu Yazid Bustami. Tetapi wahasaltu ma yumkinu an yahsula min tariqihim bitta'allum wassama, hanya sekadar belajar kemudian mendengar, tak dapat apa-apa pun, melainkan setelah aku amalkan apa yang ada di dalam kitab tersebut yang ku pelajari, bal bizzauqi wal hal wa tabaddul sifat, ku rasakan ilmu tasawuf ini setelah aku mendapat az-zauq, keseronokan beramal dengan ilmu, dan juga hal berubah keadaan kepada satu keadaan sehingga sampai kepada kedudukan yang tetap, barulah aku kenal apa itu ilmu tasawuf. Ini kata-kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Pada pagi ini kita meneruskan lagi kata-kata hikmah dalam kitab kita ni, iaitu memilih kawan. Dia kata, qala al-arifu billah Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. La tashab, dan jangan kamu bergaul, jangan kamu bersahabat dengan siapa? Man la yunhiduka haluhu, berkawan dengan seseorang yang tidak mendorongkan semangat kamu taat kepada Allah. Wala yadulluka, ay la tashab, jangan kamu bercampur bergaul. Man la yadulluka, wala tu ataf pada sebelum ini, wala tashab, dan jangan kamu bergaul dengan orang siapa? La yadulluka ala Allahi maqaluhu, yang mana perkataan-perkataannya tidak menunjukkan kepada kamu ataupun memimpinkan kamu kepada taat kepada Allah. Carilah kawan yang membawakan kita hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Uraiannya pada pagi ini, berkata Sahal Ibnu Abdullah At-Tustari. Sahal Ibnu Abdullah At-Tustari, seorang ulama yang alim. Beliau dididik oleh pakcik beliau. Pakcik beliau yang didik beliau semenjak daripada kecil lagi, mengenal Allah. Sentiasa menyebut Allah memandang kepadaku, Allah menyaksikan segala perbuatanku, Allah mengetahui apa yang kulakukan. Sentiasa kata begitu. Tiap-tiap kali nak tidur, Allahu nazirun ilayya, Allah pandang kepadaku, Allah menyaksikan segala perbuatanku, Allah mengetahui apa yang kulakukan. Sentiasa ingat Allah, Allah, Allah. Ini peringkat awal daripada kecil diajar oleh pakciknya, sehingga dia merasakan bahawa dia merasakan hampirnya diri kepada Allah. Ini disebut oleh Sahal sendiri. Sahal Ibnu Abdullah At-Tustari berasal daripada Tustar, iaitu Tustari menyatakan bahawa
aku dididik oleh pak cikku mengenal Allah. Mana kenal Allah ni? Dengan sembahyang, kenal Allah dengan puasa, kenal Allah dengan bersedekah. Bukan kenal Allah tak sembahyang tak puasa, itu kena syaitan nama dia. Itu kena syaitan. Tak sembahyang, tak ada rukuk, tak ada apa, itu bukan sembahyang nama dia. Itu bukan salat. Salat ada perbuatan. Puasa bukan puasa, saya puasa tapi makan, itu bukan puasa nama dia. Ini yang berlaku setengah-setengah ajaran sesat gitu. Al-Imam Sahal At-Tustari rahimahullah ta'ala, yang digelarkan oleh para alim ulama maqam, iaitu syuhudul qalbi nama dia. Ulama gelarkan Sahal Ibnu Abdullah At-Tustari rahimahullah ta'ala ni sampai kedudukan syuhudul qalbi. Syuhud, pandangan mata hatinya kepada Allah. Mana hati dia ini sentiasa ingat Allah. Hatta tidur pun, nak tidur pun ingat Allah, dalam keadaan pun ingat Allah. Telah dididik oleh pakciknya juga wali Allah. Maka ulama suka memetik pandangan beliau, kerana beliau adalah seorang ulama yang alim. Syekh Sahal Syekh Sahal ini juga pandangan beliau dipetik oleh Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi telah mengambil pandangan Sahal Ibnu Abdullah At-Tustari ini dan dimuatkan dalam kitab beliau yang terkenal, Bustanul Arifin. Bustanul Arifin. Memetik pandangan Sahal, bermakna Sahal ni ulama yang saleh. Kerana Imam Nawawi sendiri ambil pandangan beliau. Imam Nawawi seorang ulama hadis yang alim, bukan sekadar ulama fiqh, tapi ulama hadis yang alim, faham Quran dan hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperakui ilmu Sahal Ibnu Abdullah At-Tustari rahimahullah taala. Jadi tuan syekh kita juga telah memetik pandangan dalam kitab ini, memetik pandangan Sahal Ibnu Abdullah At-Tustari rahimahullah taala. Apa kata Sahal Ibnu Abdullah radhiyallahu an? Ihzar suhbata salasati asnafin minan nas, al-jababirati al-ghafilina wal qurra'il mudahinin wal mutasawwifati al-jahilin. Sahal bin Abdullah berkata, berhati-hatilah berkawan dengan tiga jenis manusia ini. Ihzar, jaga-jagalah dia kata. Suhbata salasati asnaf, tiga golongan ni kalau berkawan jaga-jaga dia kata. Yang pertama, al-jababirah, pemerintah yang zalim, pemerintah yang kejam. Kawan dengan pemimpin-pemimpin yang kejam, dia yang zalim, yang kawan dengan ni. Jangan nak ampu-ampu pemimpin-pemimpin yang zalim, hanyut kamu. Kau tahu dia zalim, kau pun bergaul dengan dia, pergi sana pergi sini, kau pun hanyut nanti. Hanyut. Daripada boleh mengaji, hanyut dan tetap. Dengan rasuah, dengan apa, semua habis. Nak projek ni pergi suap sana, suap sini. Orang ni pergi berpoya-poya pun pergi ikut. Orang pergi ke dandut, dia pun kita pergi. Kalau kawan dengan al-jababirah ini, kamu akan jadi hanyut. Kamu akan jadi hanyut. Jangan berkawan dengan pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak meletakkan tempat yang sebenar, benda yang haram dia buat. Bukan datang ke masjid, bukan datang ke surau. Pergilah tempat-tempat yang melaghakan, kita pun ikut sama, hancur kamu, dia kata. Hancur. Dan seterusnya, al-qurra, dan itu al-qurra'il mudahinin, qari yang bermuka-muka. Mudahin ini ialah orang yang berminyak. Contohnya rambut kita ni kalau tak minyak tak cantik, macam bangun tidur. Kita rambut tak minyak, tegak, tak kemas, serabut.
Orang akan tanya, apa masalah kau ni? Aku tak ada masalah. Sebab apa? Sebab apa kau kata aku gitu? Sabut je kau ni. Sebab rambut tak berminyak. Cuma rambut minyak disikatkan, kemas je. Orang bermasalah pun tak nampak masalah. Maka ini dinamakan mudahin. Sebenarnya dia tidak seperti itu, tapi kerana dia pakai minyak, contohnya rambut dia memang ada uban, tapi bila diminyak tertutup uban dia. Tapi kalau tak pakai minyak, nampak berapa helai uban di rambut. Tapi kena pakai minyak, tak nampak. Mudahin. Itu asal kalimah mudahinin. Jadi qurra yang mudahinin, qari-qari yang berpura-pura. Dia hebat dari sudut qiraatnya, hebat dari sudut lagu, tapi tidak beramal dengan apa yang dibaca. Hanya seronok bila baca Quran, orang saut dia Allah Allah macam orang negara Arab. Allah Allah, iftah alaih. Ini bahasa orang Mesir biasa. Allah iftah alaih, Allah bukakan bagimu, buka rahmat. Allah ikrimak, asalnya Allahu yukrimuka, mudah-mudahan Allah memuliakan kamu. Tapi bahasa Mesir, Rabbuna yukrimak, mudah-mudahan Allah memuliakan kamu. Allah ikrimak, Allah ikrimak. Ikrimak ni memang bukan bahasa Fusha, asalnya Allahu yukrimuka, Allah ikrimak. Kemudian zid kaman, tambah lagi, bukan kerana takut kepada Allah, tapi kerana nak bagi orang sebut Allah Allah. Ni mudahin. Biasa kita dengar rakaman tip-tip baca Quran ni, dia suka begitu aja. Mula-mula dia baca Innallaha sami'un alim. Orang kata Allah Allah, dan dia tarik pula lagu Innallaha sami'un alim. Allah Allah Allah. Saya dulu suka ikut, sebab sana bila nak semayang Jumaat, qari baca Quran, dia baca kadang 4 qiraat, 5 qiraat, tapi istiwa Arab lah. Innallaha sami'un alim. Allah Allah, dia kata Allah kerima Syekh. Bila Allah kerima, dia pun naik lagi lah. Begitu, dia akan naik. Kalau tak ada Allah Allah, dia pasif, jadi diam begitu. Dia akan Innallaha sami'un alim. Allah Allah, dia kata. Sedangkan ayat dia itulah satu. Ayatnya satu. Berulang-ulang. Ini biasa. Dulu saya cukup minat ikut. Sebab budaya orang, cara orang Arab Mesir, dia tak ada tazkirah sebelum Jumaat. Dia ada baca Quran. Jadi kebanyakan qari sana buta. Dia nak baca banyak qiraat. Contohnya kita boleh tahu qiraat ni Warsh ke, qiraat ni baca qiraat Hamzah ke, Qalun ke. Itu yang kita bila dengar innal insana lafi husr, ada baca dia ada sakta. Innal insana, ini ada qiraat. Kalau kita kata tak betul dia baca, sebab tak ikhfa kan. Dia bila bertemu dengan Hamzah, dia ada sakta. Ini qiraat lain. Kufuwan ahad, walam yakul lahu kuf'an ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dua-dua boleh. Ini qiraat, sebab itu budaya. Jadi kalau nak jadi qari, jangan qari berpura-pura, tapi qari yang baca Quran, faham ayat Quran, beramal dengan Quran. Beramal
dengan Quran. Itu maksud dia begitu. Ahli qurra yang bermuka-muka. Dan yang ketiga ni al-mutasawwifah al-jahilin, orang tasawuf yang jahil tentang hakikat tasawuf. Tasawuf ni bukan tarikat. Orang masuk tarikat dia kata tasawuf. Tarikat bukan tasawuf. Kalau dia ambil tarikat zikir-zikir tapi semua tak tahu apa, bab fiqh pun tak tahu, bab tauhid pun tak tahu, kita kira berzikir, dia zikir ni kerana nak dapat cahaya. Selagi mana tak dapat cahaya, tak sempurna zikir. Niat dia tak betul. Dia berzikir nak dapat cahaya. Bila dapat cahaya, mana sempurna zikir. Kemudian naiklah makamnya. Bukan itu. Tetapi di antara proses tasawuf mesti ada zikir. Maka melalui juga dalam ilmu tariqah untuk membersihkan diri daripada sifat-sifat mazmumah dengan cara zikir. Tapi ambil tasawuf, ambil tarikat, belum tentu tasawuf. Tapi orang bertasawuf memang berzikir. Orang bertasawuf memang berzikir. Orang bertasawuf memang ada susunan ataupun ada jadual di sudut amalannya, sebagaimana yang telah disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah, ataupun disyarahkan oleh ulama di Nusantara kita ini, nama kitabnya Hidayatul Salikin. Bidayatul Hidayah tu matan dia. Kemudian Syekh Abdul Samad ambil kitab ni, dia pun terjemah, dia Allah berikan ilham, dia tambah lagi, dia tambah lagi, dia tambah, jadilah kitab Hidayatul Salikin. Dan Bidayatul Hidayah ni Syekh Abdul Samad rasa perlu ada pertambahan yang sedikit tapi tidak terkeluar daripada kitab Imam Ghazali. Dia tambah dalam bab sifat mahmudah dan sifat mazmumah, diambil dalam kitab Usulul Arba'in li Imam Ghazali. 10 sifat mahmudah dan 10 sifat mazmumah, ini juga dalam kitab Imam Ghazali. Nama kitabnya Usulul Arba'in. Al-Arba'in fi Usuluddin. Al-Kitabul Arba'in fi Usuluddin. Dia ambil dalam kitab ni, terjemahkan, masuk dalam kitab Hidayatul Salikin. Asalnya ialah kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala susun. Dengan cara adab menuntut ilmu, mestilah dia tahu dia fiqh, tahu ilmu tauhid, tahu ilmu tauhid terlebih dahulu, kemudian fiqh, berkaitan ibadat, berkaitan tentang muamalat, berkaitan tentang munakahat, tapi tidak bahas berkaitan dengan jinayat. Munakahat dibahas, kemudian berkaitan pula dengan, barulah dibahaskan dengan ilmu tasawuf, mengenai sifat-sifat mazmumah. Dah hilang sifat mazmumah, perlu ada sifat mahmudah. Ini dalam kitab Hidayatul Salikin. Sama balik kitab kita. Jangan bercampur dengan golongan tasawuf yang bodoh, tak tahu apa. Bila tanya bab fiqh, tak erti fiqh. Dia kata dia ulama hakikat, dia tak tahu apa. Ini ramai orang terpengaruh, dengar benda-benda pelik suka, tapi guru yang mengajar jahil, baca Quran pun tak pandai, ilmu tajwid pun lintang pungkang, mana ikhfa, mana izhar, mana ikrab. Oh tak payah syekh, nanti ilmu laduni kata. Mana ilmu laduni? Kita pun belajar pergi sekolah, nak belajar matematik pun belajar. Kita belajar kira-kira, kita belajar sifir. Kita belajar sifir. Zaman kita belajar dulu Jeffrey, 1 campur 1. Anak kita sebut 2 campur 4. Dia tak tahu campur, dia tahu ABC. Campur, mana ada campur-campur sat. Orang belajar sekarang 1 tambah 1 kan. Sekarang kan, kita dulu belajar 1 campur 1 2. Sekarang tak ada lagi.
Haji kalau ngajar cucu 1 campur 1, mana ada campur-campur tu 1 tambah 1 ataupun 1 plus 1. Dia lain ni cara belajar. Lain cara belajar. Benda yang sama tapi cara dia berbeza. Kena belajar. Macam mana kita nak tahu darab apa semua kalau kita tak belajar? Tak belajar. Begitu juga ilmu agama ni, tak adanya ilmu laduni kalau tanpa ada tak tahu ilmu nahu, tak tahu ilmu sarab, tak tahu ilmu bayan, tak tahu ilmu badi', tak tahu ilmu mantik, tak bolehnya ilmu laduni. Tak ada orang, tak ada sejarah. Para sahabat pun belajar. Para sahabat pun belajar. Adakah kita lebih hebat daripada para sahabat? Adakah di kalangan para sahabat ni tiba-tiba dapat ilmu laduni? Tunjuklah. Tunjuk kepada kita siapa para sahabat dapat ilmu laduni. Nabi Allah hidup, dia Nabi. Ni orang dakwah, saya dapat ilmu laduni. Tunjukkanlah kepada kita contoh para sahabat dapat ilmu laduni yang dididik oleh Nabi SAW. Semua karut belaka kata ilmu laduni. Ilmu laduni boleh dapat, tapi mesti ada asas. Perlu ada asas. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah menyebut dalam kitab beliau Adabus Suhbah wal Muasyarah, satu kitab khusus adab-adab berkawan dan juga bergaul, mendatangkan sepotong hadis Nabi SAW, dan hadis ini mauquf, terhenti kepada para sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Katanya, "Lau anna rajulan qama bainar rukni wal maqam ya'budullaha sab'ina sanatan la ba'asallahu yawmal qiyamah ma'a man yuhibbu." Sekiranya seorang lelaki beribadat di antara rukun, di bainar rukni, di antara rukun Yamani sehingga ke Hajarul Aswad, di antara tu, takkan doa makbul di situ. Rukun Yamani sehingga ke Hajarul Aswad. Ya'budullah, dia beribadat selama 70 tahun. Mana lama duduk situ. La ba'asallahu yaumal qiyamah, pasti Allah bangkitkan dia pada hari kiamat, ma'aman yuhibbu, berserta orang yang dia suka. Mana suruh bersahabat, sahabat yang baik, sahabat yang mendorongkan kita kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW juga telah memberitahu kepada kita kelebihan orang yang bersahabat, sahabat yang baik ini, sahabat yang bawa kita kepada taat kepada Allah, meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, menerusi sepotong hadis yang diriwayatkan daripada Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah ta'ala. Katanya, aku berkata kepada Sayyiduna Muaz radhiyallahu an, inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku nak beritahu ni, aku cintakan engkau fillah, kerana Allah. Faqala lahu, maka Sayyidina Muaz berkata, abshir, summa abshir, berita gembira, berita gembira. Fa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunsabu li ta'ifatin minan nas karasi haula al-arsy yaumal qiyamah 'alaiha manabiru min nurin 'alaiha qaumun wujuhuhum kal qamari lailatal badri. Yunsabu li ta'ifatin, didirikan satu kumpulan, karasi haulal arsy, beberapa kursi di sekeliling arsy Allah pada hari kiamat, di atasnya ada mimbar daripada cahaya, dan di atas mimbar ni ada berapa kaum, kumpulan, muka-muka mereka seperti bulan purnama pada malam Lailatul Badri, bulan purnama. Yafza'un nasu, manusia semua jadi gentar ketika itu, wala yafza'un,
tetapi mereka tak gentar dan tidak takut. Yakhafun nas wala yakhafun, manusia keadaan takut, ia tidak takut. Wahum awliyaullah, mereka ialah para wali Allah. Mana wali ni memang ada Nabi sebut, mereka adalah wali Allah. La khawfun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak takut dan tidak bersedih. Faqila man haula'i ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapakah mereka itu? Qala hum al-mutahabbuna fillah, mereka yang berkawan berkasih sayang kerana Allah. Kita ni bersahabat fillah. Ana akhukum fillah, ana akhukum fillah. Selalu orang bila ta'arufkan diri, ana akhukum fillah, ana akhukum fi ridal fillah, fi rahmatillah wa fi maghfiratillah. Aku adalah sahabat kamu pada mencari redha Allah, aku sahabat kamu pada mencari rahmat Allah, aku sahabat kamu pada mencari keampunan Allah. Ana akhukum fillah. Kita bersahabat yang menunjukkan kita ke jalan yang diradai oleh Allah. Al-mutahabbuna fillah, al-mutajalisuna fillah, iaitu duduk bersama, duduk sekarang ni fillah, kerana Allah, kerana mencari redha Allah, mencari keampunan Allah, mencari rahmat Allah, mencari limpahan kurnia Allah. Allah. Maka mereka ini juga besok dimuliakan oleh Allah, didirikan kursi-kursi sekeliling arasy Allah, dan ada member bercahaya, di situlah duduk dia. Ini kelebihan orang yang bersahabat fillah. Fillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, orang yang beriman, kalau kita bersahabat, ini ciri-ciri beriman yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minu, orang yang beriman ini, ulfun wa ma'lufun, ianya ianya adalah seorang yang mudah disenangi, kita senang, dia senang. Wa ma'lufun, dan disenangi dia. Dia menyenangi ataupun dengan orang dia bermesra dan mudah dimesrakan. Begitu. Kita terjemah al-mu'min ulfun, dia adalah seorang yang mesra. Wa ma'lufun, dan mudah kita bermesra. Ini ciri orang beriman. Di mana pun dia mesra, dia tak bengis, dia tak berdendam, dia tak berdengki. Ini sahabat, ini orang beriman. Depan kita cakap manis, belakang tikam kita. Ini bukan ulfun wa ma'luf. Serban tebal, serban besar, pakai jubah, tapi hantam kita daripada belakang. Tak sangka kita, dia tak mukmin. Ada sahabat kita ni pakai biasa je, tapi dia ulfun wa ma'luf, dia senang disenangi dan mudah dimesra dengan dia. Apa? Wala khair fi man la ya'laf wa la yu'laf. Tak ada kebaikan bagi seorang yang tidak mesra dan tidak mudah dimesra dengan dia. Mana dia bengis, dia ni hasad, dengki, ni bukan orang beriman. Apa ciri-ciri kita nak berkawan? Nabi SAW bersabda, man aradallahu bi khairan, barang siapa Allah menghendakikan dia baik, ni tanda Allah suka dia. Siapa-siapa Allah hendakkan dia baik, di bawah iradah Allah, itu makna Allah pilih dia. Razaqahu khalilan sadiqan, Allah kurniakan dia sahabat yang baik. Idza nasya zakarahu, bila dia lupa, sahabat ni tolong ingatkan. Wa in zakara, bila dia sebut, a'anahu, dia akan tolong. Ini sahabat yang baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa sesungguhnya kawan ini terbahagi kepada 4 jenis. Kawan ni ada 4 jenis. Yang pertama, wahuwa yuhibbukal insan li zatihi, seseorang ni suka atau kasih sayang kepada seseorang kerana zat dia, kerana diri dia. Sebab apa dia suka kawan? Sebab rupa parasnya yang cantik. Bila biru'yatihi wa ma'rifatihi, tengok dia dan kenal dengan dia,
wa musyahadati akhlaqi, dan kita suka dengan seseorang kerana tengok akhlak dia. Begitu. Dia berkawan ni kerana begitu. Ada orang berkawan, kategori yang kedua disebut oleh Imam Ghazali, an yuhibbahu liyanala min zatihi. Dia kawan ni sebab ada sebab. Dia kawan ni kerana sebab. Sebab apa? Sebab kalau kawan dengan dia dapat ilmu. Kawan dengan dia ni ada kawan kerana ini adalah merupakan perantaran untuk mendapat ilmu baginya, maka dia cintakan ilmu. Fa idza kana la yaqsid al-ilma litaqarruba ila Allah, kalaulah ia berkawan ni kerana nak ilmu, dan ilmu itu bukan kerana nak menghampirkan diri kepada Allah, tapi dia bila dapat ilmu untuk bermegah-megah, untuk rasa dia hebat daripada orang lain, nak menunjukkan dia ramai ustaz, menunjukkan ramai tuan guru, ramai syekh, ramai apa semua ni. Ini bersahabat tujuan begitu adalah dicela, bukan kerana Allah, tapi kerana dia ada ilmu. Nanti pula kawan dengan orang ni pula nampak ada ilmu lebih pula, tinggal pula ustaz ni. Mula-mula rajin, sampai selipar ustaz pun dia angkat ni. Begitu. Jumpa pula ustaz lain pula, dia tinggal habis dah. Dia tinggal selipar pun tak angkat dah. Begitu. Dia belajar ni kenapa? Dia belajar sebab sebelum ni dia tak ada ilmu, dia belajar dah. Jumpa pula orang lain lagi pandai, tinggal habis semua. Dia bukan belajar kerana Allah. Dia bukan belajar kerana Allah, tapi kerana nak sesuatu. Ada pula orang ni pula mengajar ilmu lain, orang rasa lain pula, tinggal pula guru ni. Dia tidak kerana Allah. Maka dia bersahabat sebelum ni adalah fillah ataupun fi apa? Fil jah wa fil ilm. Ini Imam Ghazali kata jangan begitu. Golongan yang ketiga Imam Ghazali menyebut, golongan yang ketiga Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut dalam adab suhbah, ada adab bersahabat, ada orang berkawan, dia kata an yuhibba lillah wa fillah. Dia berkawan ni memang kerana Allah. Dia berkawan kerana Allah. Ini paling baik. Dia bukan berkawan kerana nakkan sesuatu, bukan kerana ilmu, bukan kerana amalan, tapi dia berkawan ni untuk menyampaikan dirinya kepada Allah, untuk mendapat redha Allah. Nampak? Kita kena ada dalam hati, ana akhukum fillah. Walaupun seseorang tidak memiliki apa harta pun, kita kawan fillah, kerana dengan kawan dengan dia lah kita kenal Allah. Kita bersahabat dengan ustaz-ustaz yang contoh yang mengajar Iqra dengan kita, dia lah mengajar kita Iqra. Jangan pula sekarang kita dah sampai belajar qiraat lah apa semua, kita ketepikan dia. Dulu kita belajar ni, situlah kita kenal baca Quran, situlah kita kenal kalam Allah. Maka kita bersahabat, kita baik fillah, lillah, bukan kerana yang lain. Ini Imam Ghazali menyebut. Dan ada orang yang keempat, an yuhibbahu la li zatih bali ghairihi. Ada orang berkawan bukan kerana pada dirinya, tetapi kerana memenuhi keperluan kepentingan dunia ataupun kepentingan akhirat. Contohnya, kaman yuhibbu ustazahu wa syaikhahu. Dia suka dengan ustaz dia, dia suka kawan dengan syekh dia, li'annahu yatawassalu bihi ila tahsilil ilmi, kerana dia boleh menyampaikan dapat ilmu, wa tahsinil amal bil ilmi, mempercantikkan lagi amalan dengan ilmu. Tapi bukan lillah, tapi bukan lillah. Kawan dengan ustaz ni sebab apa? Sebab dia kata, dengan ustaz ni lah saya dapat ilmu, dengan ustaz ni lah barulah bacaan saya betul, cara semayang saya ni pun dah mula nak betul, kerana ustaz ni lah.
tapi bukan fillah. Kategori yang ketiga tadi adalah kategori yang tertinggi. Apapun kita berkawan, walaupun dia menunjukkan kita ke jalan yang sebenar, mesti ada dalam hati fillah, lillah, gitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan seterusnya kita menyebut Sayyiduna Ali radhiyallahu an berkata, Sayyiduna Ali radhiyallahu an wa karramallahu wajhah berkata, syarrul asdiqai man ahwajaka ilal mudarah wa alja'aka ila i'tizar. Kata Sayyiduna Ali radhiyallahu an, syarrul asdiqa, sejahat-jahat kawan, man ahwajaka ilal mudarat, yang memaksa engkau bermuka-muka. Dia kata sejahat-jahat kawan ni ialah mengajakkan kamu ikut dia. Mudarah ni dara yaduru, berkeliling, mana ikut sana, ikut sini, ikut sana, ikut sini. Itu kawan. Ini kawan ni dia kata, sehingga wa alja'aka ilal i'tizar, dan memaksa engkau minta maaf atau selalu mencari alasan. I'tizar tu makna alasan, bukan maaf. Mungkin memang betul, nahnu na'tazir, kami minta permisi. Kita kata na'tazir ya ustaz, minta uzur. I'tizar ni makna ada alasan. Kenapa kita tak buat ibadat ni? Kenapa? Ada alasan. Macam mana? Ya Allah, sibuk. Nak tengok tapak projek. Nak tengok tapak projek. Nak tengok sana tender sini. Kawan ni orang ni berjalan sana, dua pergi sana, ambil hanyut kita. Wala duha wala apa, tak ada dah. Satu Ahad pun sibuk, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis sampai seminggu, tak ada masa langsung. Mudarah nama dia. Dia sentiasa berkeliling dengan orang ni. Maka kamu akan terikut dengan dia, dan kamu akan memberi macam-macam alasan. Dia akan memberikan 1000 alasan. Kerana kamu berkawan bukan dengan orang yang sebenarnya. Tapi kalau kamu berkawan orang yang sebenar, para sahabat ramai kaya-kaya, lebih kaya pada kita. Sayyidina Uthman radhiyallahu an kaya, Sayyidina Abu Bakar kaya, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf kaya, ramai para sahabat kaya. Tetapi ada masa berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntut ilmu, ada masa untuk semayang berjemaah, ada masa untuk menuntut berduduk majlis-majlis zikir. Ini contoh. Ini contoh yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diajarkan oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari menerusi kitab yang kita baca, iaitu hendaklah kita bersahabat dengan sahabat yang baik. Sebagai kesimpulannya yang disebut oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala menerusi kata-kata hikmah ini, dapatlah kita rumuskan kata ulama, hendaklah kita yang pertama, telitilah dalam memilih sahabat pergaulan. Yang pertama, telitilah dalam memilih sahabat pergaulan, kerana pergaulan mempunyai kesan dan pengaruh besar kepada perilaku manusia, sama ada baik atau buruk. Yang kedua, tidak bersahabat dengan orang yang tidak boleh memberi, tidak memberikan perkara yang baik kepada kita, malahan membawa bencana kepada kita. Kawanlah orang yang memberi untung dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, hendaklah bersahabat dengan orang yang perbuatannya dan perkataannya boleh membangunkan pribadi kita, sehingga kita mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 perkara yang dapat dirumuskan, rumusan daripada kata-kata hikmah yang telah kita bahaskan selama 2 kali,
2 pengajian sebelum ini. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna bihal umrata wa hajja baitikal haram wa ziyarata habibika wa nabiyyika sayyidina Muhammad alaihi afdalus salati wat taslim fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram. Allahumma la tumitna hatta nara babas salam wa nusalli khalfal maqam Ibrahim alaihi salam wa nashrab ma'a zamzam fi masjidil haram wa nazur habibaka wa nabiyyaka sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi yusrin wa lutfin wa bulughil maram. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansurna alaihim ya rabbal alamin. Allahumma alayka bil yahudi wan nasara. Allahumma alayka bi awanihim. Allahumma alayka bi ansarihim. Allahumma alayka bi atba'ihim. Allahumma ja'al tadmirahum fi tadmirihim kama dammarta qauma 'ad wa thamud. Ya aziz ya jabbar ya muntaqim ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mudri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.